Baik, mengenai kuliah kita pada malam ini, saya mengambil kesempatan untuk sama-sama kita merenung, untuk sama-sama kita membaca dan mentadabbur beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, merujuk ayat 52, 53 dan 54, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Daripada 3 ayat, saya baca ayat yang pertama merujuk ayat 52 surah Ali Imran, yang mana Allah berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufr, dan tatkala Nabi Allah Isa alaihi salam, kalimah ahassa di sini kalau ikut literal atau secara harfiah dalam bahasa Arab, ahassa ni rasa. Ketika mana Nabi Allah Isa alaihi salam merasai. Kalau rujuk tafsir Jalalain, ahassa ditafsirkan dengan kalimah alima, mengetahui. Maksudnya kedudukan sekarang yang Allah nak cerita pada kita, ketika mana Nabi Allah Isa ni mula merasai ataupun mengetahui minhumul kufr, yang mana ada sebahagian daripada Bani Israel ni telah melakukan kekufuran, yakni melakukan pengkhianatan dan penyelewengan terhadap agama. Di samping itu mereka juga merancang sesuatu yang buruk terhadap diri baginda sendiri. Jadi dalam konteks ini kita nak mempelajari satu benda. Bila sebut tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berkewajipan bagi kita untuk mengimani bahawa Nabi Allah Isa ini adalah merupakan salah satu daripada Nabi dan Rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkenaan dengan Nabi Isa, kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa ta'ala merujuk Nabi Isa dalam Al-Quran ini dengan 3 sebutan. Pertama, Allah menyebut Nabi Isa dengan kalimah Isa. Yang kedua dengan kalimah Al-Masih, dan ketiga Isa bin Maryam. Jadi kita boleh rujuk melalui 3 jenis sebutan ini yang ditujukan kepada Nabi Allah Isa. Bila Allah guna kalimah Isa semata-mata, ada 21 kali datangnya kalimah ni. Bila Allah guna merujuk Al-Masih 11 kali dalam Quran. Bila Allah guna Isa bin Maryam ada 23 kali dalam Quran. Walaupun ada sesetengah ulama berpendapat nama Nabi Allah Isa secara khusus disebutkan 25 kali dalam Quran, berbanding dengan Nabi Muhammad sendiri yang secara khusus disebut kalimah Muhammad cuma 4 kali. Tapi gelaran yang merujuk kepada Nabi Muhammad tu banyak. Faham ha? Maksud saya, hak betul-betul menggunakan kalimah Muhammad cuma 4 kali, dan Isa 25 kali. Baik, Nabi Allah Isa ini, kalau kita ambil sejarah paling awal, beliau ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Dalam surah Ali Imran merujuk ayat 49, ayat awal menyebut wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia ini diutuskan oleh Allah menjadi seorang rasul khusus untuk Bani Israel. Dan Nabi Allah Isa ini dilahirkan di mana? Di bumi
Palestin, di satu tempat yang disebut sebagai Bait Laham ataupun disebut Baitul Laham. Dalam bahasa Inggeris disebut Bethlehem. Baik. Yang jadi pertikaian ialah Nabi Allah Isa ni waktu duduk di Palestin, kita tahu zaman tersebut negara ataupun bumi Palestin ini didominasi oleh orang-orang Romawi. Jadi yang jadi pertelingkahan, Nabi Allah Isa ni hidup zaman siapa? Sebab ada riwayat yang sebut zaman Augustus, ada yang sebut zaman Pontius Pilate, ada yang sebut zaman Herodes. Sebenarnya ketiga-tiga tu betul. Bagaimana ketiga-tiga zaman tu boleh jadi betul? Bila kita merujuk kepada Augustus, dia adalah pemerintah utama, iaitu pemerintah Byzantium Timur. Yang jadi pemerintah ulung merujuk kepada Caesar Augustus. Dia, Nabi Isa lahir pada zaman tu, tetapi beliau tak berada di bumi Palestin sebab beliau memerintah satu pemerintahan induk. Di mana? Di Byzantium Timur. Manakala wakil-wakil ataupun gubernur kepada Caesar Augustus zaman Nabi Isa dilahirkan memang Raja Herodes, yang disebut dalam sejarah inilah Raja Herod yang agung. Baik, ketika lahirnya Nabi Allah Isa, kelahiran Nabi Isa ni ditanda dengan ada bintang-bintang tertentu. Jadi yang menyebabkan 3 orang magi, istilah magi ni macam ni, dia merujuk kepada istilah Nabi kepada orang agama Parsi. Orang agama Parsi menyebut utusan daripada Tuhan itu dengan kalimah magi. Ada 3 orang magi tengok tanda-tanda bintang-bintang tertentu di langit, salah seorang utusan Allah dah dilahirkan. Jadi mereka menuju ke tempat tu, iaitu bumi Palestin. Jadi buat pertama kali mereka pergi jumpa Raja Herod dulu. Kemudian barulah dia pergi jumpa dengan ibu kepada Nabi Allah Isa, iaitu Maryam. Jadi disebabkan mereka mengetahui kalaulah mereka menceritakan ciri-ciri sebenar Nabi yang baru lahir ini kepada Herod, pasti Herod akan melakukan perbuatan yang buruk terhadap Nabi Allah Isa. Jadi mereka lepas jumpa dengan Maryam terus balik ke tempat asal mereka. Jadi ketika Nabi Allah Isa ini mulai membesar, ibunya Maryam yang menerima nasihat daripada 3 orang magi itu bimbang dengan keselamatan anak dia di bawah pemerintahan Raja Herod ni, maka dia melarikan diri. Ke arah mana? Ke bumi Mesir. Jadi Nabi Allah Isa dengan Maryam bermastautin di sana. Sampailah waktu bila mereka dah dengar berita Raja Herod ni dah meninggal dunia. Jadi bila Raja Herod meninggal dunia, barulah mereka kembali semula ke bumi Palestin. Dan masa tu yang memerintah Palestin ialah Pontius Pilate. Zaman Pontius Pilate adalah berlaku peristiwa hukuman dan peristiwa penyaliban tu. Walaupun dalam Islam kita beriman yang kena salib tu bukan Nabi Allah Isa. Jadi kalaulah jadi lagi benda macam ni, maksudnya zaman Augustus ke zaman Pilate ke zaman ni, dia sebenarnya macam tu dia punya kisah. Dia perlu melalui ketiga-tiga nama tokoh tadi. Baik. Kembali kepada persoalan Isa. Bagaimana Nabi Allah Isa boleh merasakan penyelewengan, kesesatan yang menyebabkan sebahagian Bani Israel ini kufur? Kita perlu faham, orang-orang Bani Israel ini mempunyai satu dewan yang disebut sebagai Dewan Sinagog yang Agung, yang dipanggil kumpulan Sanhedrin. Jadi Sanhedrin ini didominasi oleh golongan-golongan yang disebut sebagai Saduki. Dia pecahan dalam agama ataupun kita kata mazhab dalam agama Yahudi ni banyak. Cuma hak 3 paling besar saya boleh sebut. Pertama nama dia Farisi, yang kedua Saduki, yang ketiga Esen. Orang-orang Farisi ni lebih kepada orang-orang yang menjaga nilai-nilai agama.
orang-orang yang jaga nilai-nilai agama berdasarkan kitab Taurat, dan golongan Farisi ni juga ialah golongan yang mempercayai hal-hal yang bersifat ghaib. Ghaib di sini maksud dia sama macam kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada syurga neraka. Tu golongan Farisi. Manakala golongan Saduki ni yang boleh kita sebut kalau macam hari ni religious rider, jenis geng-geng penunggang agama. Dia ni orang agama juga, tapi dia mengambil kesempatan guna agama ni untuk menyesatkan orang lain. Yang inilah yang disebut kebanyakan daripada dalam Quran, golongan-golongan Rabbai Yahudi yang menghalalkan apa diharamkan oleh Allah, dia mengharamkan apa yang Allah halal, mereka menukar ayat-ayat tertentu, merubah dan membuang ayat, inilah kumpulan Saduki. Tetapi sebab mereka ni lentur dan jenis kita kata panggil pencacai kerajaan Rom pada masa tu, jadi mereka lah boleh pegang Dewan Sanhedrin tu. Jadi manakala kumpulan yang ketiga Esen ni dia sama dengan kumpulan yang pertama, tapi yang bezanya mereka ni tak percaya bahagian ilmu-ilmu bersifat ghaib tadi. Agama mereka pegang, tapi hal-hal ghaib mereka tolak. Tapi dalam masa yang sama mereka boleh terima kemasukan unsur Helenistik. Bila sebut Helenistik, dia ialah unsur-unsur pagan daripada agama-agama Rom kuno dimasukkan, kemudian dia satukan, dia campur. Yang ni kumpulan Esen. Baik, bila Saduki pegang, kita boleh tahulah mereka mempergunakan agama untuk mengauk keuntungan duniawi mereka. Jadi bila Nabi Allah Isa ni disebutkan dalam ayat 48, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Dan dia diajarkan tentang apa? Alkitab. Kitab di sini bukan merujuk kitab macam ni. Kitab di sini kebanyakan ulama tafsir menyebut al-kitabah, iaitu ajak menulis. Wal hikmah, ilmu yang benar. Wat taurat wal injil. Di samping Injil yang sememangnya khusus Allah turunkan pada Nabi Allah Isa, kitab Taurat pun Allah letak pengetahuan Taurat tu pada Nabi Allah Isa. Allah letak Taurat bagi kat dia, Injil pun bagi kat dia. Jadi bila suatu ketika Nabi Allah Isa ni, dia antara orang-orang yang pi dengar kuliah daripada Sanhedrin tadi. Jadi ulama-ulama ni bila dia bagi kuliah, dia baca ayat-ayat daripada Taurat. Yang mana ayat-ayat Taurat ni ada sebahagiannya yang telah diselewengkan. Sedangkan Nabi Allah Isa ni ilmu Taurat duk dengan dia, Allah bagi Injil duk dengan dia. Jadi dia boleh detect setiap kesalahan-kesalahan ayat-ayat Taurat yang dibaca oleh golongan ni. Nak bagi mudah faham, macam saya ni bukan hafiz, tiba-tiba baca Quran salah baris kita kata. Jadi orang hafiz Quran duduk depan, ustaz salah tu. Ustaz baca baris atas, ayat Quran sebenar baris bawah. Pasal apa? Sebab dia hafiz Quran, dia boleh detect salah saya baca. Ataupun mungkin dia ni belajar ilmu tafsir yang banyak, bila saya tersilap dalam menafsirkan ayat, ustaz salah tu, ayat tu tafsir macam ni. Dia boleh detect. Jadi sebab ilmu Taurat duduk dengan dia, jadi bila berlaku kesalahan-kesalahan yang diajarkan kepada Bani Israel itu dapat didetek. Sekali salah okey lagi, 2-3 kali kena tegak lagu mana? Berasa tercabat lah. Kita ni golongan-golongan yang dihormati. Sanhedrin ni golongan ulama. Dalam istilah disebut sebagai Rabbai kan? Rabbai Yahudi. Baik, Rabbai ni sifat dia umum. Dia ada satu lagi yang lebih khusus dipanggil Kohan. Kohan ni dia macam Rabbai juga, orang alim dalam agama Yahudi. Tetapi Kohan ni spesifik, lebih khusus, dia hanya milik golongan-golongan keturunan anak Nabi Allah Harun alaihi salam. Tu saja. Hak lain tu ikut keturunan mana. Janji dia belajar agama Taurat, dia belajar tentang hukum hakam dalam kitab Taurat. Bila dia jadi orang alim, dia dipanggil Rabbai, keturunan mana pun. Tapi kalau dia tu adalah keturunan salah silah nasab daripada anak Nabi Allah Harun, mereka dipanggil Kohan. Tahap dia Rabbai juga, tapi dia ada istilah khusus.
Sebab dulu ketika sesat di padang teh, hampir berapa tahun? Bani Israel sesat dengan Nabi Musa 40 tahun kan disesatkan. Waktu tu mereka mendirikan satu kemah yang disebut sebagai kemah suci. Kenapa istilah kemah suci? Kerana di bawah kemah itulah mereka melantik imam dan pemimpin mereka. Jadi imam-imam Bani Israel ini dilantik oleh Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa melantik imam-imam ni daripada kalangan anak-anak Nabi Allah Harun. Anak Nabi Allah Harun. Jadi keturunan Nabi Allah Harun itulah, kalau mereka tu dah capai satu tahap mempunyai ilmu yang sesuai untuk dijadikan ulama Yahudi, mereka digelar sebagai Kohan tadi. Baik. Bila ini berlaku sebagai contoh, satu ketika dah mendapat kritikan-kritikan daripada Nabi Isa, mereka mula merasakan ancaman. Isa ni boleh bawa satu ancaman besar dan boleh kita kata apa? Sebelum ni tak ada orang tahu kita duk bohong, sebelum ni tak ada orang tahu kita duk menipu, tiba-tiba ada orang boleh detect, ada orang boleh trace dah. Jadi ni boleh membawa ancaman kepada kita. Jadi bila mereka ni, satu sifat dia, Nabi Isa tahu dah mereka ni ingkar, berbohong, berdusta, dan satu lagi dah ada ancaman nak bunuh Nabi Allah Isa.